Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu topik yang cukup penting, cukup relevan sebenarnya dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini dengan tiga tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, tetapi cuma seorang yang berada di studio menemani saya, jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Hanafiah Harun Rashid, iaitu pengarah Hospital Chancellor Tuanku Mukhris dan juga Ahli Majlis Perubatan Malaysia. Jadi Datuk, apa khabar? Ya, baik, sihat, alhamdulillah. Lama kita tak bersama ya. Lama tak bersama. Dan saya ingatkan topik yang kita pilih hari ini macam saya katakan merupakan topik yang cukup penting sebenarnya, iaitu COVID-19. Setahun sudah berlalu. Dan seorang lagi tetamu yang akan kita hubungi melalui kemudahan Skype nanti ialah yang berbahagia Profesor Madya Dr. Malina Osman yang merupakan pakar kesihatan awam di Jabatan Mikrobiologi dan juga Parasitologi Perubatan UPM. Dan sebentar lagi juga kita akan hubungi melalui talian iaitu yang berbahagia Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim yang merupakan timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal di Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan ini juga merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Baiklah, buat permulaan ini, apa kata kita dengar dulu lontaran pandangan dan juga pendapat daripada orang kuat di Kementerian Kesihatan Malaysia sebenarnya. Jadi sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim, iaitu timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal. Assalamualaikum Dr. Hisham. Waalaikumsalam. Jelas suara saya sekarang ya? Ada, boleh dengar, insyaAllah, alhamdulillah. Okey, kita bercakap tentang satu topik yang cukup penting sebenarnya, iaitu berkaitan dengan COVID-19. Setahun sudah berlalu. Tetapi ialah baru-baru ini pun kita dikejutkan pula dengan penemuan mutasi baru virus COVID-19 iaitu UKB117 dan ianya dilaporkan mungkin dilaporkan merebak 70% lebih cepat, menimbulkan sebenarnya ini menimbulkan kebimbangan sebenarnya di kalangan rakyat Malaysia. Mungkin boleh Doktor huraikan tentang kenyataan bahawa KKM akan memantau dan juga menjalankan saringan ke atas rakyat Malaysia yang pulang dari UK. Ya, terima kasih Syakawi ya. Ya, Jadi memang kita masih melakukan sekatan sebenarnya bagi 23 negara luar negara ya. Okey. Dan larangan masuk melibatkan polisi ya, dasar dan sebenarnya yang memerlukan keputusan sidang MKN. Jadi pada masa ini hanya rakyat Malaysia atau golongan tertentu termasuk foreign students diberi kebenaran oleh Jabatan Immigration Malaysia ya untuk masuk balik ke Malaysia, tapi masih tidak open to all lagi. Tapi bagi rakyat Malaysia yang pulang dari UK akan disaring dan masih tetap dikenakan kuarantin. Sekiranya diambil RT-PCR di UK, bila dia balik ke Malaysia masih ditetapkan untuk kuarantin selama 7 hari. Okey. Dan sekiranya mereka bergejala, bila dia kembali ke tanah air di pintu masuk utama, kita akan melaksanakan ujian RT-PCR dan mereka akan dikuarantin terus masih selama 10 hari. Jadi pada masa ini walaupun ada kebimbangan tentang virus baru COVID-19 di UK, strain baru ya, UKB117 ni, tapi bila pelajar ataupun rakyat Malaysia yang kembali, mereka akan subjek kepada RT-PCR dan juga kepada kuarantin. Okey, sesuatu yang juga membimbangkan kita sebenarnya Dr. Hisham. Ini berkaitan dengan apa yang dilaporkan di Singapura. Singapura juga telah merekodkan satu kes yang dikaitkan dengan virus UKB117 ini dan ianya membabitkan seorang remaja yang menuntut di UK. Jadi apakah tindakan dan langkah segera KKM, kerana kita bimbang mungkin akan berlaku di negara jiran, tetapi takut jugalah ianya berlaku penularan di negara kita nanti.
Memang kita pun masih memantau dengan teliti perkembangan ini. Jadi makmal kita di Malaysia, kita boleh melakukan genomic sequencing Jadi bila kita dapat tahu bahawa terdapat strain baru ini, satu lagi nama je panjang sikit, SARS-CoV-2 VUI virus under investigation ni kan, yang 2020-12 yang 01 ni masih belum kita jumpai di Malaysia. Jadi sebenarnya bila kita dapat maklumat sebegini, bila pengembara yang mempunyai epidemiological link dengan kawasan-kawasan yang berkaitan ini, kita akan melaksanakan genomic sequencing yang diperlukan kepada orang yang positif kepada COVID-19 ini. Okey, satu lagi isu yang saya nak kongsi bersama dengan Dr. Hisham lah. Ini tentang tempoh kuarantin kepulangan rakyat daripada luar negara dipendekkan kepada hanya 10 hari berbanding 14 hari sebelum ini. Apakah kenapa langkah ini dilakukan Dr. Hisham? Jadi kita ambil langkah sebegini, dia bertepatan dengan recommendation daripada WHO dan juga daripada autoriti kesihatan luar negara. Sebagai contoh CDC dulu pada awal pandemik kita tetapkan 14 hari tapi bila kita melihat kepada data luar negara dan lebih penting bila kita lihat daripada data di dalam negara, kita dapati tidak ada banyak perbezaan antara 14 hari kepada 10 hari. Dan bila kita lihat daripada risiko betul orang yang mendapat COVID-19 ini, risiko dia menjangkiti orang lain adalah lebih tinggi kepada minggu pertama infectivity dia. Jadi selepas minggu pertama tu peluang dia untuk transmisikan virus ini tidak tinggi. Jadi disebabkan oleh begitu kita ambil keputusan untuk selaraskan dia punya tarikh dia punya tempoh kuarantin tu daripada 14 hari kepada 10 hari. Okey. So, dengan kemunculan mutasi virus baru ni, apakah kadang-kadang orang bertanya jugalah tentang keberkesanan vaksin yang bakal dikeluarkan dalam melawan virus ini? Jadi di Malaysia pun kalau Syakawi ingat dulu kita ada mutasi yang D614G tu kan, di Sivagangga tu. Itu merupakan yang kita hasil daripada pemantauan genetic sequencing virus yang kita lakukan yang strain di Malaysia. Jadi baru-baru ini sebagai contoh kluster di Sabah Benteng LD tu kan. Kita pun dapat pantau dan kita dapati ada strain virus yang baru yang kita dapati di di Sabah. Jadi maknanya kita selalu memantau strain-strain yang terdapat di Malaysia dan dari segi UK ni kan bila kita tengok sequence dia punya mutation itu dan juga daripada segi sama ada virus yang ada sedia ada ni boleh tak dia cover strain baru ini, kita dapati mutation dia tidaklah begitu banyak sehingga menyebabkan vaksin sedia ada ini tidak dapat memberi perlindungan kepada strain-strain virus baru yang didapati di UK maupun di Malaysia. Bila Dr. Hisham sebut tentang soal ini pun sesuatu yang mengejutkan kita jugalah. Difahamkan bahawa Kementerian Kesihatan juga telah mengesan mutasi baru virus COVID-19 di Malaysia dan ianya dikenali sebagai A701B. Jadi perbezaan di antara virus asal dan mengapakah ini berlaku dan apa keupayaan virus terbaru ini pula? Jadi yang macam Sivagangga tu dah lama, jadi kita dapati virus yang mutation D614G itu dia dapati lebih infectious, maknanya kebolehjangkitan dia adalah lebih tinggi daripada strain original yang daripada Wuhan itu. Jadi untuk strain yang baru kita jumpa ni yang saya rasa telah war-warkan oleh media dan sebagainya, sebenarnya bukan A701B. Yang Syakawi saya tak dengar ni. Dia A701V kan? V, bukan B. Betul. V. Jadi
dia punya mutasi itu menyebabkan perubahan daripada alanine kepada valine. Jadi maknanya ada satu mutasi saja. Ya. Jadi dari segi mutasi virus ni, kalau kita tengok spike protein itu, dia memerlukan dia terdiri daripada banyak sequence gene yang boleh mengubah keseluruhan protein, spike protein tu Ya. Jadi kalau kita ada satu mutation yang D614G dahulu ataupun mutation baru ni A701V ni kan, dia semestinya mutation ini akan menyebabkan perubahan kepada protein spike protein yang digunakan oleh vaksin. Okey. Jadi kalau sama ada kebimbangan masyarakat terhadap keberkesanan vaksin itu, saya rasa pada masa ini bila kita memantau mutasi-mutasi yang sedia ada, para saintis bila dia melihat kepada mutasi ini dan dia lihat daripada vaksin yang dihasilkan, dia dapati bahawa vaksin yang sedia ada ni masih boleh berkesan untuk melindungi kita daripada jangkitan mutasi ataupun strain baru virus COVID-19 ini. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Dr. Hisham Shah kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, walaupun hanya seketika tetapi banyak juga informasi berguna yang sempat kita kongsikan bersama dengan tuan. Jadi terima kasih banyak-banyak Dr. Hisham, dan insya-Allah kita jumpa lagi. Baik, itu Dr. Hisham Shah tadi, Datuk, sesuatu yang menarik jugalah. Tetapi pandangan Datuk sendirilah secara keseluruhannya. Bagaimana Datuk melihat tentang perkembangan COVID-19 di negara kita ketika ini, Datuk? Ya, terima kasih kepada saudara Syakawi. Dr. Hisham tadi itu memang rakan saya. Memang dia telah menjawab soalan itu dengan baik bagi saya. Kita lihat kalau kita ingat balik, dah memang tajuknya pun hampir setahun. Hampir setahun kita di sini. Pada bulan Januari bila kita mendapat kes yang pertama, itu adalah gelombang yang pertama. Kemudian kita dikejutkan oleh gelombang yang kedua, di mana saya rasa the main incident ialah kejadian yang berlaku di Seri Petaling lah. Dan kemudian pada 18 hari bulan Mac, kita ingat lagi di mana di-announcekan kita punya MCO, dan berikutan daripada itu banyak kluster-kluster yang telah timbul, dan kita juga, hospital kami juga telah terlibat dalam membantu KKM untuk merawat mereka yang COVID positif ini, sehinggalah selepas raya saya tengok gelombang kedua tu semakin kurang at some point memang dalam single digit pun jumlah, dan kita amat bertuah pada ketika itu. Memang seluruh dunia melihat kita sebagai satu negara yang telah berjaya menggunakan strateginya tertentu. Telah membuktikan bahawa ramalan-ramalan yang dikeluarkan oleh banyak-banyak pihak tidak tepat, dan alhamdulillah saya rasa berkat seluruh rakyat Malaysia, berkat kepimpinan yang ditunjukkan oleh Kementerian Kesihatan itu telah menyebabkan kita telah berjaya walaupun tanpa vaksin. Rakyat kita mampu menunjukkan yang kita boleh bekerjasama dalam membantras ataupun menentang COVID-19 ini. Kemudian kita juga faham bahawa somewhere dalam bulan 9 nak masuk bulan 10 tu bermula di Sabah, bermulanya gelombang ketiga, dan sekarang kita masih lagi berada di gelombang ketiga, belum lagi kita tahu kemuncaknya. Sebelum itu kita lihat bahawa kes harian adalah bawah 100, kemudian beratus, dan tiba-tiba sekarang ini tiap-tiap hari dalam antara 1,000 hingga 2,000, 4 angka. Tidak jadi menjadi angka itu tidak lagi nampak sesuatu yang ganjil, dan menyebabkan banyak kes-kes telah menular di seluruh negara, terutamanya Lembah Kelang, di Selangor dan sebagainya. Now, kes-kes yang kebanyakannya melibatkan warga negara asing adalah daripada kawasan-kawasan, kita tengok dia kontrak lah. Kita lihat yang berada di teratai, di Top Glove dan sebagainya. Antara lain ialah mungkin kehidupan mereka adalah di tempat
they go back tempat yang sesak. Kita kalau kita tak improve that, maybe susah juga lah. Kita dapati juga banyak mereka ini berkongsi tempat tinggal. Industri-industri kontraktor kita ini tidak lagi menggajikan mereka, tetapi menggunakan third party. So maybe for example, dia kerja hari ini di kontraktor A, kemudian dia katakan dia buat electrical, dan kemudian maybe project B pula memerlukan, they go. And then they mix which is other, they go back, dia tidur, dan itu menyebabkan tersebarnya ini di kalangan rakyat asing, ya. Of course mereka juga bercampur dengan rakyat kita. Itu telah menambahkan lagi penularan. Dan the government is very active in tracing, isolating and test dan mencari mereka ini untuk kita treat awal lah. Sebab itu kita tengok kes tu tambah naik, partly penularan, and partly memang kita cari dan kita trace dan kita cuba untuk mengekang pergerakan mereka ini. So okey, Tok, kita nak sambung lagi, tapi cuba kita dapatkan pandangan seorang lagi tetamu yang akan kita hubungi melalui kemudahan Skype, iaitu yang berbahagia Profesor Maria Dr. Malina Osman, yang merupakan pakar kesihatan awam di Jabatan Microbiology dan juga Parasitology Perubatan UPM. Assalamualaikum, Doktor. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, tadi kita telah pun hubungi Dr. Hisham di Kementerian Kesihatan, dan bersama saya di studio ialah Profesor Datuk Dr. Hanafiah. Kita juga nak dapat pandangan daripada doktor lah tentang kajian, mungkin pandangan dan juga kajian yang doktor lakukanlah mengenai gelombang ketiga seperti apa yang disebut oleh Datuk Dr. Hanafiah tadi. Jadi apakah Datuk melihat ataupun doktor melihat bahawa kita ada pada situasi yang cukup membimbangkan bila kita bercakap tentang penularan gelombang ketiga COVID-19 ini, doktor? Okey, gelombang ketiga ni kalau kita lihat telah berlaku sebaik saja pilihan raya di negeri Sabah. Itu bukan berakhirlah. Kiranya masa berlangsung pilihan raya tersebut, kita dapati bahawa terdapat pola peningkatan terutama di negeri-negeri yang berkaitan, ya. Pada waktu tu agak sukar, ya, sebenarnya kita memberikan nasihat-nasihat yang yang agak relevan, ya, sebab masing-masing sibuk dengan pilihan raya, ya, dan banyak pergerakan-pergerakan, ya, pada ketika itu. Dan apabila sehabis saja pilihan raya, kita lihat pola peningkatan di situ, dan kebanyakannya berlaku di Lembah Kelang, Selangor, ya, Kuala Lumpur, tidak begitu ketara di Putrajaya. Okey. Dan bila kita lihat bahawa perkembangan tersebut nampaknya tidak berkurang, daripada bulan Oktober sehinggalah sekarang, pola peningkatan itu terus berlaku. Samalah seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berbahagia Datuk sebentar tadi, yang melibatkan satu kawasan dengan kepadatan tinggi dan juga pekerja-pekerja asing, ya, dan juga aktiviti agresif di kalangan kaki tangan kita untuk mengesan kes-kes yang baru. Di samping itu juga, pada pandangan saya, secara umumnya, patuhan kita terhadap SOP tidak begitu serius mana telah kita tunjukkan pada awal wabak dan juga pertengahan tahun yang lalu. Mungkin disebabkan oleh keadaan yang mana kita masing-masing mengalami mentally exhausted, ya. Kadang menyebabkan sebahagian kita tidak begitu prihatin, ya. Dan kalau kita lihat dengan perkembangan semasa dengan kes ribuan 4 digit, ya, kadang-kadang tidak memberikan banyak kesan, ya. Masing-masing masih lagi meneruskan aktiviti yang mungkin mendedahkan seseorang untuk mendapat jangkitan. Pada pandangan saya, walaupun kita menunggu vaksin akan ada dalam masa yang terdekat, tapi kepatuhan kepada SOP itu perlu diteruskan. Okey, menarik apa yang Profesor Maria Dr. Malina sebut. Jadi kepatuhan kepada SOP, apakah Datuk juga berpendapat bahawa itu mungkin antara sebab mengapa penularan wabak COVID-19 ini meningkat dari masa ke semasa? Ya, saya setuju dengan pendapat Prof Malina tadi bahawa there is some fatigue ataupun bisa tegar biasa orang kata, ya. Kita dah risau apabila berlaku mula-mula sekali keluar, everybody was scared. Semua orang takut, ya. Tapi sekarang bila kita lihat orang kalau disebut statistik 1000-1000 tu dah macam tidak lagi memberikan kesan yang sama seperti mana di awal wabak tersebut.
tersebut. Kita lihat juga masih ramai orang di jalan raya, masih ramai orang di luar, masih ramai lagi kadang-kadang yang tidak memakai mask, bersembang dengan rapat, kadang-kadang tidak lagi membasuh tangan, dah lupa. Yang bersalam tu saya tak pastilah. Tapi kita lihat kepatuhan tersebut tidak lagi sampai di peringkat yang mana yang kita rasa perlu untuk berjaya untuk menangani dengan baiklah. So yang ini yang kita amat risau sekali, dan termasuklah di kawasan-kawasan yang kita anggap kritikal. Ini sekolah belum buka lagi. Tapi kita tengok di hospital juga, termasuk juga hospital kami telah berlaku beberapa kes. Alhamdulillah yang kita cek ni banyaknya terdiri daripada bukanlah disebarkan di hospital, kebanyakannya kita tengok is community acquired, tetapi itu menunjukkan bahawa mereka mungkin tidak mematuhi SOP itu dengan sepatutnya. Dan hari ini saja saya terpaksa mungkin kuarantin 35 orang jururawat disebabkan ada antara mereka yang telah dikesan positif untuk kita test lagi. Jadi kita nak mengelakkan keadaan beginilah. Ya, nasihat kami adalah tetapkan keteguhan kita, mengikuti SOP dan tegur rakan-rakan kita kalau tidak mengikuti SOP. Dan sebab kita untuk melakukan ini bukan untuk sekadar kebaikan kita, kebaikan rakan-rakan kita, kebaikan ahli keluarga kita dan kebaikan keseluruh rakyat Malaysia. Okey, saya nak dapat pandangan daripada Dr. Malina jugalah. Ini tadi doktor sentuh sebentar lalu tentang vaksin yang akan kita terima, dan dijangkakan bahawa mungkin vaksin yang disebut itu mungkin akan kita perolehi dalam bulan Mac nanti, doktor ya. Tetapi itu pun juga sebenarnya memberi satu pandangan yang berbeza daripada rakyat Malaysia. Ada yang mengatakan mereka ingin tahu apa kandungan di dalam vaksin itu, apakah ianya halal untuk diambil oleh mereka yang beragama Islam dan sebagainya. Jadi mengapa terdapat kebimbangan seperti ini sebenarnya, doktor? Okey, isu kehalalan vaksin ni banyak dah ditimbulkan ya. Saya ingat dalam banyak soalan-soalan yang dikemukakan kepada kami ya, pakar kesihatan awam ni, menyentuh tentang isu kehalalan tersebut ya. Saya berpandangan kita perlu menerima fatwa ataupun keputusan yang telah diberikan oleh agamawan ya, mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam vaksin ya. Bagaimanapun apa yang saya difahamkan, kandungan yang ada di dalam vaksin-vaksin yang digunakan pada masa ini, termasuknya daripada Pfizer, Moderna, tidak melibatkan sebarang bahan-bahan yang diragui ya. Sebab asas pembuatan vaksin itu hanyalah daripada salinan sintetik messaging RNA iaitu susunan genetik ya, untuk menghasilkan antibody ya dalam badan seseorang. Jadi ia tidak melibatkan seperti mana yang pernah kita ketahui dahulu ya. Ada menggunakan bahan-bahan daripada haiwan dan sebagainya. Demikian juga daripada vaksin daripada yang kita akan minta yang kita beli ya, iaitu AstraZeneca. Tidak, bagi saya, mengandungi bahan-bahan yang diragui ya. Dan lagi kadang-kadang apa yang berlaku ialah ini pandangan saya ya. Kadang-kadang ditimbulkan tu mereka yang tidak mempunyai pengetahuan yang menyeluruh, menimbulkan keraguan. Bagaimana mereka ini hanya segelintir saja, tapi begitu vokal untuk mengatakan ketidakpuasan hati mereka tentang sesuatu isu. Izinkan saya untuk berkongsi satu keadaan ya, dari segi aspek kesihatan awam yang selama ini tidak pun ditimbulkan sebarang isu. Saya bagi contoh mengenai air bersih yang kita perolehi di rumah-rumah ya, bagaimana ianya diproses daripada air sungai ya, yang mempunyai bahan-bahan kotoran dan sebagainya. Tapi tidak pernah ditimbulkan soal kehalalan ya. Tapi tentang vaksin ni, dari segi buatan yang telah disaring, kita tak akan hasilkan vaksin hanya dalam 1 liter, 2 liter, tapi menimbulkan jumlah yang banyak yang tidak timbul isu yang akan menimbulkan isu kehalalan selepas ianya disaring ataupun dipurifikan. Jadi bagi saya, mereka-mereka yang tidak mengetahui keadaan sebenar bagaimana bahan tersebut dihasilkan, tidak perlu menimbulkan sebarang kekeliruan sehingga menyebabkan sebahagian kita confused, keliru dan resah. Okey, menarik apa yang disebut oleh Dr. Malina. Kita akan berehat dulu buat seketika. Tetapi sebelum kita berehat, Dr. Malina jangan ke mana-mana ya. Masih lagi kita akan hubungi Dr. Malina sebentar saja lagi. Tapi sebelum kita berehat, kita ambil satu lagi panggilan ataupun satu panggilan yang sudah pun kita terima sekarang ini. Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Encik Abdullah.
Waalaikumsalam. Ya. Tanya Datuk lah. Ya. Minta pandangan Datuk. Ya. Kan hari-hari sekarang ni saya 1,000 lebih 4 digit. Jadi kadang-kadang sampai 2,000. Perlukah kita perketatkan balik PKP dan juga SOP yang dibuat sekarang ni? Kalau tidak, kita dalam keadaan bahaya. Minta pencerahan daripada Datuk. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Kita akan berehat dulu buat seketika dan insya-Allah kembali nanti kita akan dapatkan pandangan bukan saja daripada Profesor Datuk Dr. Hanafiah, barangkali juga Profesor Maria, Dr. Malina juga boleh berkongsi jawapan nanti pada persoalan yang anda bangkitkan. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini dan kita masih lagi bercakap tentang isu yang cukup penting sebenarnya, iaitu COVID-19. Setahun sudah berlalu dan saya masih lagi sebenarnya ditemani oleh berbagai Profesor Datuk Dr. Hanafiah Harun Rashid dan kita juga masih lagi akan berhubung melalui kemudahan Skype bersama dengan Profesor Maria, Dr. Malina Osman. Tadi ada persoalan menarik jugalah daripada Abdullah Osman. Barangkali Datuk ingin memberi komen seringkas-ringkasnya. Perlukah kita perketatkan lagi PKP dan juga SOP yang sedia ada kerana peningkatan penularan COVID-19 kebelakangan ini? Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Encik Abdullah kerana bertanya soalan tersebut ya. Jadi bagi saya strategi kita tetap samalah ya apabila kita melakukan strategi untuk mengurangkan penularan penyakit ini sejak daripada mula, regardless ya, tidak dikira jumlah bilangannya. Apabila kita perlu melakukan sesuatu itu, maka kita terpaksa melakukannya mengikut tujuan-tujuan yang tertentulah. Sebab strateginya sama ada PKP ataupun bukan PKP, bukanlah sesuatu yang mutlak dan tidak boleh berubah-ubah. Kita pun sekarang masih lagi di dalam PKP. Mungkin ada kawasan yang diperketatkan, mungkin ada kawasan yang diberi bersyarat. Kita mesti target area-area yang tertentu ya. Sekiranya kawasan itu adalah satu kawasan yang kita dapati bahawa kita anggap dia red zone, maka mungkin perlu diperketatkan di kawasan itu dan kita cordon off supaya dia tidak bercampur dengan kawasan-kawasan yang hijau umpamanya. Tetapi ada kawasan-kawasan yang mungkin kita rasa dia punya risiko untuk merebak itu tidak terlalu tinggi, tetapi aktiviti-aktiviti harian juga, we have to balance between life and livelihood, seperti mana yang selalu diperkatakan. Maka selagi kita mengamalkan SOP dengan teratur, dengan ikhlas ya, dengan baik, maka insya-Allah kita akan dapat mengurangkan kadar penularan tersebut ya. If we can isolate mereka yang dijangkiti, macam di Singapura hari itu, dia tak risau pun walaupun ada 1,000, because dia tahu semua mereka itu berada di dalam kawasan yang telah dikuarantinkan, dan mereka test kalau hari ini 1,000, 2,000 dan 3,000 pun, kalau mereka ini telah berada dalam satu kawasan yang terkurung, yang dikawal, yang tidak boleh menjangkiti orang ramai di luar sana, maka is okay. Tetapi kalau kita ada even 5 kes, 10 kes yang kita tidak dapat kesan daripada mana dia datang. Kadang-kadang kita tengok dalam statistik yang Ketua Pengarah Kesihatan bagi tu, dekat bawah tu ada tulis yang this unknown case. This isolated unknown case ni yang kita risau, sebab dia mungkin anda, mungkin tuan-tuan dan perempuan yang berada di luar sana tu, yang mungkin pada ketika itu secara tidak disedari telah menularkan kes penyakit ini ke orang ramai. That is the problem sebenarnya. Kalau kita tahu, kita isolate, kita test dan kita treat them early, insya-Allah kita boleh kawal. Selagi kita tak ada vaksin lah. Even then kita punya harapan terlalu tinggi terhadap vaksin. Saya nak sentuh nanti bersama dengan Datuk tentang vaksin ini. Boleh. Tapi sebelum itu kita dapatkan dulu pandangan Dr. Malina. Doktor, ini juga satu persoalan yang menarik lah. Tadi pun saya lontarkan kepada rakan kita, iaitu Dr. Hisham Shah di Kementerian Kesihatan Malaysia. Berkaitan dengan virus baru pula sekarang ini, Malaysia mengesan mutasi baru, iaitu virus A
B1701V, dan di Singapura pula ada virus dari UK iaitu B117. Jadi apakah ini pandangan doktor akan menambah lagi komplikasi sebenarnya kepada apa yang sedang kita hadapi sekarang ini? Kalau kita lihat dari segi pemantauan semasa kita risau satu-satunya kerana high transmissibility virus yang baru ditemui ini, strain. Yang mana kalau kita lihat kalau sesuatu virus tu dia mudah merebak, kita bimbang peningkatan secara mendadak dan seterusnya menyebabkan sistem perkhidmatan kita terbeban dan seterusnya akan menjejaskan mereka-mereka yang akan mendapatkan rawatan di hospital-hospital kerajaan maupun di hospital-hospital yang lain. So dengan itu pemantauan berkala dengan lebih teliti perlu dilakukan bagi mengelakkan sebarang penularan strain berkenaan di negara kita. Kita harap tidak akan berlaku sebarang terusan wabak strain yang berkenaan. HCTM Datuk memang bersiap sedia untuk menghadapi apa saja situasi berkaitan dengan yang kita sebut ini. Ya, insya-Allah kami antara 40 hospital yang telah diwartakan oleh pihak kerajaan yang mengambil pasien-pasien yang COVID positif ini di Hospital Pengajar Universiti, kita antara kami dan Universiti Malaya lah yang telah mengambil yang selama ini. Selepas the second wave, gelombang yang kedua tu disebabkan oleh pengurangan kes di seluruh negara pada ketika itu. Even the bed occupancy rate masa di Sungai Buloh adalah below 30% pada ketika itu. Kita pun dah berhenti mengambil, kita centralisekan atau dipusatkan di Hospital Sungai Buloh dan Hospital Kuala Lumpur, dan kita meneruskan pengajian. Disebabkan Hospital Pengajar ni kita mengajar, melatih pelajar-pelajar perubatan dan juga pelajar-pelajar pakar. Dan membolehkan kita menjalankan examination, peperiksaan baru saja tamat, peperiksaan ikhtisas, melahirkan pakar-pakar dalam negara dan juga melahirkan pelajar perubatan. So kita berhenti sebentar, tetapi pada ketika ini kita telah tamat tujuan tersebut dan kita telah bersedia, dan kita telah berhubung dengan the Central Command of KKM, dan kita berhubung dengan CPRC, dan kita telah membuka ward kita semula, bersedia mengambil. Dan juga yang lebih penting sebenarnya bukan kes-kes yang kategorinya rendah. Pihak-pihak Kementerian Kesihatan dan hospital kerajaan dan juga dengan terbukanya pusat-pusat risiko rendah ni seperti di MIPS, I think dalam Lembah Kelang ni they can cater for lebih kurang 5,000 hingga 7,000 katil, tidak ada masalah. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan satu perkara Datuk, mereka mengatakan bahawa kalau penularan COVID-19 ini dengan kes yang mencecah 4 angka sekarang ini satu situasi yang membimbangkan. Ada pendapat yang mengatakan bahawa jika angka ini terus berlanjutan dalam jangka masa beberapa bulan, sistem perkhidmatan hospital akan lumpuh. Ya, insya-Allah kita akan tidaklah lumpuh. Okay. Saya yakin dengan kebolehan kita punya sistem kesihatan yang ada dalam negara kita. Okay. Memang masa gelombang pertama dan kedua keluar tu we need that very strict MCO untuk kita buat capacity building. Kita datakan dia punya lengkungan tu, we flatten the curve untuk kita build up kita punya capacity. Kita dapatkan more ventilators, kita latih pesakit kita punya kaki tangan, kita banyakkan katil-katil ICU, kita tambahkan kita punya PPE, so we are ready for any eventuality. Dan apabila kita pantau kes-kes ni, itulah kita tengok kalau kita tahu di mana mereka itu, dan kalau kita boleh treat them early, insya-Allah kita dapat because kalau kebanyakan kita very lucky lah. Kalau kita tengok kadar sembuh tu tinggi. Dan kita very lucky kebanyakan mereka ini di kategori sama ada tiada gejala ataupun gejalanya amat ringan sekali. Kadar kematian kita is 0.5%. It's very lower than 1%. Sekarang kita ada 100 orang di ICU dan 45 hari ini kita lihat 45 yang ventilated. We have more ventilator capacity. Tetapi of course kita kena ingat di hospital-hospital di seluruh negara kita ini banyak melakukan kes-kes yang bukan juga COVID. Jadi kalau kita treat semua COVID, bagaimana orang yang ada kanser, bagaimana orang yang ada penyakit jantung, bagaimana penyakit lain. Jadi
penyakit-penyakit ini perlu juga dirawat dan mereka juga memerlukan katil-katil hospital, mereka juga memerlukan ICU dan HDU bed. Jadi yang ini menjadi dilema sebab once kita ambil, kita tak boleh campur dia duduk katil sebelah because dia akan menularkan pesakit itu di hospital pula. Jadi kita tidak ingin itu berlaku ya. That's our difficulty, kadang-kadang dilema, but kalau terpaksa ramai sangat yang memerlukan bantuan pernafasan dan sebagainya, kita mungkin terpaksa memberhentikan rawatan kita yang elektif, yang bukan emergency kepada pesakit-pesakit lain buat sementara waktu. Yang itu ya sementara waktu, kategori sementara waktu. Okey, saya suka istilah yang doktor ataupun datuk gunakan, iaitu the keyword di sini adalah dilema. Itu sesuatu yang menarik bagi saya dan saya nak kongsikan dilema jugalah bersama dengan Dr. Malina Osman. Doktor, kalau kita tahu bahawa esok kita mula bercuti menyambut Christmas dan kita dah tak ada lagi sekatan untuk pergi ke negeri-negeri lain. Sekatan itu telah pun dibuka dan sebagainya, dan ada yang menjangkakan, doktor, mungkin disebabkan oleh kebebasan kita bergerak merentasi sempadan dan sebagainya, mungkin penularan COVID-19 ini akan meningkat. Jadi itu mungkin ramalan banyak pihak lah, tetapi pandangan doktor? Pada pandangan saya buat masa ni, kalau boleh kita tangguhkan rentas negeri tanpa keperluan tu, eloklah dibuatnya. Pada masa ini sebenarnya keputusan kerajaan untuk membenarkan pergerakan dari satu daerah ataupun satu negeri ke negeri yang lain adalah lebih kepada untuk keperluan merancangkan aktiviti ekonomi. Kalau kita gunakan istilah dilema tadi itu, sebenarnya untuk menetapkan keputusan apakah kita perlu meneruskan perintah kawalan pergerakan di rumah ataupun membenarkan mereka keluar untuk meneruskan aktiviti, kita perlu membuat keputusan yang tepat, sama ada untuk membenarkan rakyat dalam meneruskan aktiviti seharian dalam menjana pendapatan, ataupun kita terpaksa berkorban tentang kesihatan akibat jangkitan COVID-19 ini. Jadi untuk itu, pada pandangan saya pada waktu ini, eloklah kita utamakan tujuan jika kita nak keluar dari rumah atau pergi ke satu tempat. Jika perlu pergi, memang kena pergi, wajib pergilah. Tapi kalau misalnya kata boleh ditangguh pada masa ini, elok kita tangguhkan. Tempoh 1 atau 2 bulan sehingga kita menunggu vaksin tidaklah begitu lama lagi. Tinggal lagi kita bersabar. Dalam konteks sekarang ni, bagi saya kita perlu sama-sama untuk menurunkan kes-kes yang sedia ada. Okey, menarik apa yang Dr. Malina sebut. Kembali semula kepada isu vaksin ini pun menimbulkan pelbagai pandangan dan juga pendapat, Dato'. Ada yang mengatakan kenapa lambat sangat kita mendapat bekalan vaksin, kenapa kita mesti berbelanja begitu tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain dan sebagainya. Tetapi mungkin Dato' ada pandangan sendiri, apakah tindakan yang dibuat oleh kerajaan dan Kementerian Kesihatan itu bertepatan dengan situasi dan kehendak negara kita, Malaysia? Ya, bagi saya amat bertepatan sekali. Kita tidak ada pilihan lain. Kita tidak ada ubat yang boleh merawat penyakit ini. Kita memang menunggu-nunggu vaksin ini sejak daripada mulanya awal tahun lagi. So apabila diumumkan bahawa ada vaksin yang berkesan when it first roll out, memanglah seluruh dunia mahukan vaksin ini. Yang penting ialah kesejahteraan ataupun keadilan sosial lah. It's always the case apabila kita ada satu penemuan yang baru itu, kita nak melihat siapa yang patut dapat dulu. Adakah hanya kepada orang-orang yang kaya ataupun negara-negara kaya sahaja, ataupun kita akan berikan kepada mereka yang amat memerlukan. Dan apabila kita nak memberikan kepada mereka yang amat memerlukan, kita juga kena fikir, adakah ini selamat? Adakah dia telah melalui proses-proses yang sepatutnya? Kita tidak boleh menggunakan rakyat kita sebagai bahan eksperimen, for example. Tetapi kita yakin this vaccine yang akan masuk, the Pfizer dan AstraZeneca is coming next, telah melalui satu proses stringent yang mana yang sepatutnya dilalui oleh mana-mana vaksin yang akan dihasilkan. Otherwise kita tidak akan beli. But untuk masuk ke dalam negara kita, perlu ada satu pengawasan yang ketat juga. Kita ada proses-proses undang-undang, perundangan dan regulation kita, MPRA kita yang ketat. Sebab kita kena pastikan yang vaksin ini adalah selamat dan siapa yang patut menerimanya, adakah
apa akan berlaku sekiranya berlaku adverse events, bagaimanakah kita akan react dan macam mana kita nak memantau ya. Sebab kita tahu juga walaupun vaksin ini dikeluarkan dah telah available, tapi banyak kumpulan-kumpulan yang dia dah put some exclusion. Golongan-golongan yang mengandung, pregnant, you shouldn't give. Mereka yang allergy to the vaccine, you shouldn't give. Kemudian yang ada immunocompromised, yang imun dia rendah, you shouldn't give. Jadi banyak juga exclusion yang tertentu yang kita kena lihat dan kita kena pastikan. Jadi untuk vaksin itu berkesan, satu vaksin itu kita kena pastikan yang bukan saja kepada individu yang tertentu tu yang menerima. Pada for example, kalau saya bagi pada Syakawi sendiri, dan untuk dia berkesan untuk satu masyarakat, dia mesti ada jumlah yang mencukupi untuk mengurangkan penularan virus itu. Kalau sebaiknya kalau ada 10 orang dalam bilik ni, semua 10 lah terima. Tapi we have a minimum number untuk kata kalaulah 7 orang ataupun 6 orang terima, therefore the virus can be stopped. Jadi dia dah A tak boleh submit pada B kepada C dan sebagainya. Itu kita panggil the herd immunity yang sebagainya. So but this vaccine yang baru ni pun kita tahu dia memerlukan minta maaf bunyi telefon. Bunyi telefon ni. Minta maaf. Jadi dia memerlukan sistem penyejukan yang ultra minus 70. Berapa banyak sangatlah hospital ataupun pusat-pusat yang mempunyai peti ais yang begitu. Bolehkah dia sampai ke kawasan-kawasan luar bandar umpamanya. Dan kemudian adakah mereka ini akan datang dengan serentak? We know we're going to give the vaccine to lebih kurang 6 juta yang the first roll out setelah dibuka. Tapi will 6 juta dapat sekali ataupun kita akan bagi secara berperingkat? Siapa yang patut dapat dulu? Adakah mereka yang golongan yang lemah, golongan tua, golongan penyakit, ataupun the health workers first, ataupun siapa? Okey. Nanti kita sambung lagi Datuk, tapi saya nak dapat pandangan daripada Dr. Malina. Barangkali doktor, mainan di media di luar sana lah, bila kita cakap tentang vaksin ini, ada yang telah mengeluarkan laporan mengatakan bahawa ada kesan-kesan sampingan kepada vaksin ini. Malah laporan juga disiarkan di salah sebuah negara mengatakan bahawa ada yang meninggal dunia selepas mengambil vaksin ini. Jadi apakah ini mungkin antara perkara-perkara yang mungkin akan membimbangkan kita sebagai rakyat Malaysia dan juga pengguna kepada vaksin ini nanti, doktor? Kalau kita lihat pada laporan kematian yang telah didokumentasikan pada vaksin-vaksin yang telah dikeluarkan, pada pandangan saya setiap kita perlu melihat kepada data tersebut secara terperinci. Bukan hanya mengambil secara mendata ataupun secara superficial sahaja. Saya bagi contoh mengenai vaksin Pfizer yang melakukan 6 kematian. Kalau kita tengok secara teliti, 4 kematian tu berlaku dalam kumpulan placebo ataupun mereka yang tidak diberi vaksin. 2 dalam kumpulan vaksin pula, 1 kematian selepas 63 hari dan 1 lagi selepas 3 hari, yang mana kedua-duanya telah di rule out kan, maksudnya bukan akibat vaksin, tidak kena dengan vaksin. Demikian juga dengan kematian akibat yang dilaporkan dalam vaksin AstraZeneca 2 kes yang serius berlaku dalam kawalan, 1 menyebabkan kematian dan kematian itu pula akibat daripada jangkitan yang tidak kena mengena dengan vaksin. 4 kematian yang dilaporkan pula adalah akibat kemalangan dan tidak kena mengena dengan vaksin yang diberi. Jadi itulah sebagai contoh bila kematian, siri-siri kematian dilaporkan akibat vaksin yang telah dilaporkan selama ini yang sedia ada. Jadi nasihat saya kepada mereka yang cuba melaporkan tentang kesan samping dan sebagainya, perlu melihat kepada data secara terperinci dan tidak hanya mengambil secara luaran sahaja tanpa melihat mendalam tentang sesuatu yang dianggap bergabung. Demikian juga tentang kesan-kesan sampingan seperti kesan hypersensitivity ataupun alhan. Keadaan tersebut sebenarnya kalau dilihat daripada bahan-bahan farmaseutical ataupun ubat yang dikeluarkan, ia adalah merupakan satu fenomena yang biasa dilaporkan. Bagaimanapun mereka yang terlibat tidak menyebabkan jumlah yang membimbangkan, sangat sedikit dibandingkan dengan manfaat yang diperolehi. Baik. Okey, itu satu pandangan yang cukup matang sebenarnya daripada Dr. Malina. Sesuatu yang mungkin ingin Datuk kongsikanlah kepada rakyat Malaysia ialah kita menunggu-nunggu vaksin tersebut, dan bulan Mac itu mungkin tidak begitu lama lagi, tetapi sebelum sampai vaksin itu ke negara kita dan sebelum kita berpeluang untuk disuntik
dengan vaksin tersebut. Tadi pun Datuk dah pesan tentang apa yang perlu kita lakukan. Saya teringat tentang apa yang Datuk pernah sebut dulu tentang teknopolis kesihatan yang dicadangkan oleh UKM dan juga HCTM. Kedudukannya sekarang macam mana tu? Ya, alhamdulillah ya, terima kasih pada soalan itu. Nampaknya berlainan sikit daripada topik COVID-19 ini, tetapi saya rasa ada kena mengena ya. Hari ini kita amat berpeluang bertuah kerana berpeluang untuk membentangkan semula kepada pihak kementerian yang dipengerusikan oleh yang berhormat Datuk Seri Nuraini sendiri pasukan kami. So teknopolis kesihatan ini adalah satu, saya pun tak pasti banyak mana yang saya boleh kongsi di sini. But itu adalah satu idea di mana kita ingin secara ringkasnya menjadikan kampus Kuala Lumpur kita di Ceras itu sebagai what we call in the simple term, untuk difahamkan adalah bandar perubatan, medical city. Kita nak leverage on apa yang kita telah ada ya. Kita ada 2 hospital pengajar di situ, kita ada Institut Teknologi Molekul, kita ada 4 fakulti dan kita juga ada pusat-pusat kecemerlangan di mana pakar-pakar kita itu mampu memberikan perkhidmatan yang terbaik. Kita lihat negara kita sekarang berhadapan dengan pandemik. Sekiranya kita boleh membawa pihak industri, pihak kerajaan, pihak rakyat dan sebagainya di dalam satu hubungan yang kita panggil quadrihelix, seperti mana juga the genetic makeup ini, membina satu kawasan yang kepadatannya berpaksikan kepada aktiviti-aktiviti perubatan. Kita harap bahawa ini akan bukan sahaja merancakkan ekonomi negara, kita dapat menjawab kepada persoalan-persoalan yang berada di luar sana. Mungkin kita boleh membina pembangunan vaksin kita sendiri. Mungkin kita boleh mengumpulkan pakar-pakar kita di bidang kesihatan awam untuk meramalkan pandemik yang akan datang. Mungkin kita boleh menggunakan teknologi-teknologi yang tercanggih, umpamanya membangunkan precision medicine, genomic studies, tissue engineering dan sebagainya, menjadikan Malaysia ini sebagai satu negara yang terkehadapan di bidang perubatan dan mampu untuk compete ataupun bersaing dengan negara-negara luar, menambahkan nilai tambah, menjadikan kita sebagai hub untuk latihan dan pengajaran di seluruh dunia. Kita lihat kalau contoh setengah universiti, it is university-led growth. Umpamanya yang paling berjaya ialah Stanford. Dia berjaya mengadakan membina Silicon Valley. Silicon Valley itu sebagai dia punya hub ekonomi, tetapi di bidang teknologi komputer lah. Dan they generate about 5 trillion USD per year. Kalau kita dapat generate yang kalau sebahagian daripada itu pun saja, insya-Allah kita rasa kita boleh membantu negara untuk membangunkan ekonomi negara yang kita rasa amat diperlukan buat masa ini. Okey, kita di penghujung sebenarnya. Jadi saya juga ingin mendapat pandangan terakhir daripada Dr. Malina. Harapan doktor jugalah dan juga seruan doktor lah dalam kita menghadapi situasi COVID-19 ini, dalam kita menunggu-nunggu vaksin COVID-19 ini, dan mungkin ada sesuatu yang ingin Dr. Malina sampaikan. Silakan, Dok. Okey, dalam konteks kita untuk menghadapi saat kita masih lagi berada dalam gelombang ketiga ini, kita perlu sama-sama lah menguatkan komitmen kita untuk terus patuh kepada SOP, bekerjasama antara satu sama lain, mengelakkan kabar-kabar angin ataupun mengeluarkan sebarang pandangan-pandangan negatif tentang vaksin yang akan diperolehi. Saya difahamkan Kementerian Kesihatan pada masa ini sedang menyediakan logistiknya untuk menempatkan vaksin bagi membolehkan kita semua menerima perkhidmatan tersebut dalam tempoh 1 hingga 2 bulan yang akan datang. Jadi kita perlu sama-sama dapat memberikan bimbingan ataupun peringatan antara satu sama lain untuk kita terus melakukan langkah-langkah pencegahan di samping menggalakkan untuk kita menerima perkhidmatan vaksin ini dalam konteks kita untuk menamatkan pandemik ini dalam masa yang terdekat. Itu harapan kita, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak Profesor Madia, Dr. Malina Osman, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Tapi kita masih ada masa lagi untuk Datuk jugalah. Harapan Datuk juga, apa seruan yang ingin Datuk sampaikan tu? Seruan saya kepada seluruh rakyat Malaysia,
adalah marilah kita sama-sama menguatkan lagi semangat kita. I know many of us kadang-kadang kita rasa letih, kita rasa fatigue set in, tetapi jangan putus asa, jangan kecewa. Ya, kita telah berjaya menunjukkan yang kita mampu untuk menangani wabak ini pada kali pertama, kali kedua dan kali ketiga ini insya-Allah kita akan berjaya. Tetapkan kita punya iltizam untuk mematuhi SOP, berikan kerjasama kepada pihak yang berkuasa dengan nasihat dan mengamalkan sikap tanggungjawab kita terhadap diri kita, keluarga dan rakan-rakan kita. Tapi berkemungkinan jugalah daripada analisis yang dan juga pemerhatian Datuk sendirilah, pematuhan rakyat Malaysia terhadap SOP itu di mana kita berada, masih ada yang melihatnya sebagai sesuatu yang menyukarkan kehidupan mereka, sesuatu terutamanya dalam menyesuaikan diri mereka dengan apa yang kita sebut sebagai the new normal. Kalau dulu normal untuk melakukan sesuatu, tetapi sekarang ini dianggap sebagai abnormal dan sebagainya. Jadi pandangan Datuk. Ya, saya rasa kepatuhan itu masih lagi di peringkat yang sederhana lah. Ya, pada awalnya saya dapati bahawa pada ketika itu memang kepatuhannya tinggi, tetapi manusia ini mudah lupa. Ya, apabila kita rasa selesa, apabila kita rasa selamat, apabila kita tidak melihat bahawa ada orang mati di depan kita dan sebagainya, kadang-kadang kita rasa macam terutama apabila kita lihat sama ada penguatkuasaan yang dia kurang ataupun rakan-rakan kita melakukan perkara yang sama, so bagi saya kepatuhan tu masih lagi di peringkat tahap yang sederhana. Nak kata dia tak ikut langsung pun tak betul juga. Memang orang pakai mask. Tapi kadang-kadang pakai mask pun tak betul. Dia sengit, dia buka. Kadang-kadang dia kata tak boleh salam, tapi dia bersentuhan juga dengan buat style lain dan sebagainya. Satu lagi Datuk, sebelum kita lupa tadilah, penerbit juga ingatkan saya, walaupun kita dah sebut sebentar lalu, tapi saya nak dapat juga pandangan Datuk seringkas-ringkasnya lah. Ini tentang kesan mutasi baru ni, virus A701V. Apa bezanya tu dengan apa yang kita alami sekarang ni? Ya, ini sangat baru. Ya, kalau saya nak bagi ulasan pun baru sangat. Ya, nak bagi ulasan pun susah sebab sangat baru. Dia masih dalam pantauan kajian kita. Kita rasa selalunya dia lebih senang menular, ya. Bila ada mutasi-mutasi baru ni dia senang menular sebab tapi dia sebab ada beza dengan virus asal. Nampak gaya dia sama saja. Dia sebenarnya di luar ada make up, dia ada few changes dekat luar tu yang menyebabkan selalunya the spike protein itu menyebabkan dia lebih senang menular. Artinya lebih bahaya daripada tidak lebih bahaya. Tidak lebih bahaya, dia tidak lebih severe, tetapi kebanyakan yang mutasi baru ni dia lebih senang merebak sebab dia lebih cepat melekat lah kalau kita nak tunjukkan. Tetapi kita tak tahu sebab yang ini saya reserve saya punya komen sebab dia baru lagi keluar. Kita tidak ada bukti sama ada dia lebih senang menular ataupun mana-mana golongan lebih susceptible. But like in the past ada a few yang mana dia lebih senang merebak tetapi tidak lebih bahaya, iaitu tidak ada menunjukkan lebih banyak kematian disebabkan oleh virus itu. Dia cuma dia merebak dengan lebih cepat. Tetapi this one is very new. Saya pun tak berani nak bercakap lah. Ya. Tapi dari segi pengawalannya tidak ada masalah sebenarnya. Sama saja, dia virus yang sama, ya. Cuma dia berbeza daripada genetic makeup saja. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Datuk Dr. Hanafi Harun Rashid. Tapi sebelum saya lupa, jangan lupa ya, esok kita menyambut Christmas dan Ruang Bicara juga sebenarnya telah menyediakan satu program khas sempena dengan sambutan Christmas ini. Jadi jangan lupa untuk mengikuti siaran kami pada pukul 9 malam seperti biasalah. Dan cuma saya nak bagi bayang-bayang sikitlah bahawa program khas sempena dengan sambutan Christmas, Ruang Bicara khas sempena dengan sambutan Christmas ini kita buat dengan kerjasama Sunway Lagoon. Jadi tentunya ada sesuatu yang menarik dalam program tersebut. Dan Darah Muda juga sebenarnya menyediakan satu program khas sempena dengan sambutan Christmas, iaitu Istimewa Christmas 2020, dan ada kuis Darah Muda. Ini pun sesuatu yang menarik juga. Jadi jangan lupa untuk menonton Darah Muda dan juga Ruang Bicara di Bernama TV. Baiklah, sampai di sini saja dan kita akan berpisah buat seketika. Mungkin kita akan jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke masa. Kita jumpa lagi.